Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ini kita terus melangkah kepada pelajaran baru lah, insya-Allah. Kita dah banyak dah tu, alhamdulillah, bincang berkenaan dengan tajuk yang ke-19. Berkenaan dengan apa gitu, berkenaan dengan perkataan yang tidak ada kata dasar. Jadi hari ini kita terus melangkahlah kepada pelajaran ke-20. Jadi satu bab yang penting juga ni, yang dinamakan sebagai kaedah yang ke-20, memahami perkataan yang tidak ada yang ada alif lam, perkataan yang ada alif lam. Apa peranan alif lam ni? Alif lam ni sebenarnya dia mendatang di dalam perkataan Arab ni. Dia biasanya alif lam ini dia wujud pada kata nama saja. Kata nama saja. Sebagai ganti, kebanyakannya dia diganti pada tanwin. Sebab itu kalau kita tengok di dalam bab yang kedua buku kita ni, bahagian kedua buku kita ni, kebanyakan perkataan yang merupakan kata nama, dia akan ada tanwin. Bukan sana tu. Kalau ata ya'ti tidak ada alif lam kan? Ata ya'ti tidak ada alif lam. Sebab ini fi'il madhi, ni fi'il mudhari'. Ata ni fi'il madhi. So di perbuatan ni tidak ada tanwin atau tidak ada alif lam. Tetapi kalau perkataan itu kata nama, dia akan ada tanwin. Kita kan pasal tanwin ni. Tanwin pada perkataan asasun, perabuk ni, asasun, ada tanwin ni kan. Tanwin ini adalah tanda utama bagi kata nama. Ini maknanya noun lah ni, asasun. Kalau tidak ada tanwin ni, biasanya dia ada alif lam. So alif lam dengan tanwin ni biasanya dia bertembung. Dia tak boleh berjumpa. Kalau ada tanwin, tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, tidak ada tanwin. Untuk susunan kamus kita ni, kita letak, kalau kata nama kita letak tanwin, tak alif lam. Sebab nanti susah kita nak susun kamus kalau ada alif lam. Jadi kita elakkan alif lam tu, kita letak tanwin. Maksudnya kalau ada tanwin ini, sah-sahlah bahawa perkataan itu ialah al-ismu ataupun kata nama. Kalau letak alif lam, al-athar ni, tak alif lam, jadi al-atharu. Al-asaru. Kalau buang alif lam, asarun. Gitu contohnya kan. Semua macam itulah perkataan. Contohnya kita kata perkataan lain. Mana lagi perkataan lain? Perkataan azina, ini fi'lun madhi, ya'zanu fi'lun mudhari'. Tidak ada lam lah, ini perbuatan kan. Kalau dia jadi noun, iznun, dia jadi noun dah, dia jadi verbal noun, iznun. Kalau letak alif lam, jadi al-iznu. Gitu ya. Jadi peranan alif lam ini adalah ganti kepada tanwin tu. Itulah dari segi asasnya gitulah. Kalau ada tanwin, tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, tak adalah tanwin. Itu asasnya di dalam perkamusan kita ni kan. Kalau ada tanwin saja, maksudnya dia ni boleh masuk alif lam. Dengan syarat kita kena buanglah tanwin ini, al-azanu saja. Al-azanu. Jadi hari ni kita nak bincangkan beberapa perkara yang dibuang alif lam yang dibuang. Kenapa alif lam tu ada? Kenapa alif lam, peranan alif lam ni di dalam bahasa Al-Quranul Karim Okey, baik. Sebelum kita pergi pada buku teks kita tu, buat mukadimah sikit contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini, kita katakan Allah ini ada alif lam lah kan. Allah ini ada alif lam. Allah. Ar-Rahman pun ada alif lam. Ar-Rahman. Ar-Rahim pun ada alif lam juga. Ini Ar-Rahimi. So kesemua. Kecuali perkataan Bismi tidak ada alif lam kan. Sepatutnya perkataan ismi ini al-ismi, tapi dibuang alif lam. Jadi semuanya ada alif lam perkataan alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh alhamdu ada lam, alhamdu. Jadi perkataan dia ialah ha, mim dan dal. Jadi alhamdu, jadi ada lam, alhamdu. Lillah pun ada lam ya. Lillahi ada lam ni, lillahi.
Rabbi tidak ada alif lam, al-alamin ada alif lam pula. Rabbil alamin. Ar-Rahman ada alif lam, Ar-Rahim pun ada alif lam. Maliki yaumiddin, Maliki tidak ada alif lam, Yaumi tidak ada alif lam, Ad-din ada alif lam. Tengok perhatikan alif lam dalam surah Fatihah kita ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dekat sini dalam barisan ni tidak ada satu pun alif lam kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada alif lam kat sini. Ihdinas siratal mustaqim ada alif lam, iaitu as-sirat dengan al-mustaqim. Ada alif lam kan? Ada alif lam ni. As-sirat al-mustaqim. Ada alif lam dua-dua tu. Sirat tidak ada pula dekat sini. Sirat ada alif lam, kat sini tidak ada alif lam ya. Al-siratal ladzi an'amta alaihim ghairil maghdubi. Al-maghdub ada alif lam, alaihim waladhdallin pun ada alif lam. Jadi apa rahsia kadang-kadang tu ada alif lam, kadang-kadang tu tak ada alif lam kan? Jadi kita nak tahu jugalah rahsia dia tu. Gitulah ya. Jadi untuk mukadimah dia gini lah ya. Dalam buku kita ni nota secara ringkas je, tapi saya akan terangkan lebih detail lagi lah insya-Allah dan dalam pelajaran kita ni insya-Allah. Baik. Kita buat nota sikit, mungkin tidak ada dalam buku kita tu nota tu. Jadi saya bagi tahu ni alif lam ni kan. Alif lam ni adalah sebagaimana saya sebut tu, kaedah asasnya kalau perkataan itu ada tanwin, dia tak akan ada alif lam lah. Kalau kita buang tanwin dia, maka ada alif lam lah. Gitu dia. Itu kaedah asas dia. Okey, baik. Alif lam ini dia alif lam ini yang pertama kita katakan alif lam ni kan. Alif lam ini tengok tu, alif lam ini biasanya diletakkan pada mubtada. Biasanya perkataan yang ada mubtada tu biasanya letak alif lam. Biasanya alif lam Alif lam ni dia macam the lah bahasa Inggeris ya, the the tu. Kalau pada mubtada dia biasa ada alif lam. Kalau perkataan itu mubtada, biasanya dia akan ada alif lam. Alhamdulillah. Kalau kita i'rab ni dari segi alhamdu ni dipanggil mubtada. So bila mubtada tu benda yang mesti kita tahulah alif lam. Jadi kita letak alif lam mengatakan bahawa perkataan itu perkataan termaklum di antara kita dengan yang bercakapnya. Alhamdu, pujian-pujian itu hanyalah untuk Allah. Pujian-pujian itu. Jadi itu tu mungkin perkataan bahasa Melayu itulah jadi alif lam tu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengok tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ni sebab ada alif lam, sebab dia sebagai mubtada, dan mubtada mesti sesuatu yang jelas. Kena cerita apa? Alhamdulillah. Kecuali perkataan itu memang tidak ada alif lam. Perkataan contohnya Muhammad kan. Muhammad nama orang, nama Muhammad dia tidak ada alif lam, memang perkataan tu memang tak ada alif lam. Muhammad, Ahmad, Zainab, Ali tak ada alif lam. Okey. Tapi perkataan yang boleh dimasukkan alif lam macam alhamdu ni boleh masuk alif lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi biasanya kaedah kita pertama mengatakan bahawa perkataan yang biasanya diletakkan alif lam ialah apabila perkataan itu dikira sebagai apa tu namanya? Mubtada. Biasanya diletakkan alif lam. Contohnya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kalau i'rabnya ada mubtada'nya. Mubtada'nya adalah asyamsu. Mubtada' ni. Jadi ini adalah mubtada'. Jadi diletakkan alif lam ya. Kaedah alif lam ni ialah apabila perkataan itu kita tahu, antara kita dengan yang bercakap tu kita dah maklum apa benda, matahari mana kita tahu, rumah mana, kereta mana, orang mana. Jadi kita letak alif lam lah. Gitu. Jadi biasanya gitulah kaedah ni kan. Jadi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi syamsu ni biasanya tak alif lam sebab dia mubtada. Begitu juga dengan surah Al-Fatihah tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah tadi kan. Mana masah tadi? Sama juga alhamdu ni kita kira kedudukan sebagai mubtada. Mereka tak alif lam lah. Biasanya ada alif lam pada mubtada tu. Allahu nurus samawati. Allah ada alif lam lah. Allahu nurus samawati wal ard. Tapi kalau perkataan contohnya, saya tulis di sini insya-Allah. Contohnya kalau perkataan itu
mubtada juga tapi nama orang ataupun nama orang yang tidak ada alif lam. Contohnya kita kata Muhammadun Rasulullah. Muhammadun 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 Rasulullah. Okey. Jadi perkataan pertama tu orang tanya kita kenapa tak ada lam? Sebab perkataan Muhammadun ini dia ditanwin. Dia memang perkataan tu Muhammadun. Jadi tidak perlu kita letak lam lah. Sebab nama khas. Muhammadun ke kan? Kita pertama. Jadi mubtada ni Muhammadun, mubtada, khabarnya adalah Rasulu. Allah jadi mudhafun ilaih. Tak perlu. Tapi kalau perkataan syamsu ni kena ada lam lah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin la dzalika taqdirul aziz. Itu kaedah asasnya bahawa mubtada perlu diletakkan alif lam. Kalau nama tu nama orang, nama khas yang tak perlu alif lam, maka tak perlulah macam ada alif lam jugalah. Walaupun tidak ada alif lam, dia dah benda tu dah dikenal dah. Jadi tak perlu alif lam lagi. Itu pertama. Yang kedua kata nama yang termaklum di antara penutur dengan pendengar ataupun dikenali sebagai ma'rifah. Dikenali sebagai ma'rifah, maka diletakkan alif lam juga. Contohnya perkataan al-yaum. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Perkataan al-yaum ini diletakkan alif lam ya, sebab mengatakan hari yang tertentu, hari yang kita dah tahu disepakat antara orang yang bercakap dengan kita yang mendengar ini, al-yauma. Sebab itu diterjemahkan sebagai hari ini, al-yauma. Sebab apa? Alif lam tu lah jadi hari ini tu. Kalau kita buang alif lam ni, dia akan jadi yaumun ataupun yauman. Jadi hari tak menentu hari apa. Jadi kalau al-yaum dah tahu dah hari apa. Hari itu, hari ini ataupun hari itu. Nakhtimu ala afwahihim. Okey. Itu dari segi makna ya. Dari segi makna ini kita berbincang berkenaan dengan alif lam dari segi makna dia. Bila ada alif lam dari segi makna dia. Wasyamsu, matahari itu. Yang matahari mubtada. Al-yauma itu bukan mubtada. Itu bukan mubtada tu al-yauma tu. Al-yauma tu dipanggil maf'ulun fi pada atas. Tapi diletakkan alif lam kerana dia adalah tertentu di antara kita dengan yang bercakap tu. Kita tahu dah. Definite kata orang putih. Gitu. Yauma. Wal qamara pun sama juga, dia letak alif lam. Kat sini wal qamara ni dia letak alif lam bukan kerana mubtada ataupun khabar, bukan kerana mubtada ni. Ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih muakhar, maf'ulun bih pada qaddarna. Dia awalkan maf'ulun bih. Jadi kalau al-qamara. Jadi letakkan alif lam kat sini kerana di antara pendengar dengan orang yang bercakap itu, kita dah tahu dah apa yang dimaksudkan dengan qamar. Bulan mana? Awal qamara, dan bulan itu qaddarnahu manazila hatta adakal urjun. Urjun pun ada alif lam juga ya. Sebab kita tahu macam mana ranting apa, ranting kurma yang mana, al-arjum. Al-arjum tu apa namanya, pelepah kurma tu. Jadi alif lam tu dia letak kat situ kerana perkataan ini kita tahu di antara penutur dengan pendengar Okey, baik. Itu kaedah asas penggunaan alif lam pada perkataan tu mubtada dan juga perkataan ma'rifah, dia letakkan alif lam biasanya. Jelas tu insya-Allah tu. Jelas tu yang pertama ni, iaitu letak alif lam pada perkataan-perkataan Arab tu. Okey. Untuk apa nama ni, alif lam ni pula ni biasanya ditanggalkan ya. Biasanya ditanggalkan alif lam ini. Ini dari segi makna kan. Dari segi makna lah, dari segi makna. Kita belajar dari segi makna. Alif lam ini ditanggalkan biasanya apabila kata predikat atau khabar. Biasanya di dalam pembentukan ayat bahasa Arab ni kan, kalau mubtada ni ada mubtada ya. Mubtada tu permulaan ayat tu. Mubtada ada alif lam. Kalau khabarnya pula biasanya dibuang alif lam. Contohnya fa iza huwa khasimun mubin. Maka huwa ini mubtada, khasim ini khabar. Huwa khasim. Jadi khasim itu jadi khabar kan. Khabar ini jadi buang alif lam. Tengok tu, khabar dibuang alif lam. Fa idza huwa khasimun mubin. Jadi khasim ini khabar dibuang alif lam ya. Jadi kalau mubtada ada alif lam, khabar tidak ada alif. Biasa gitulah biasanya. Biasa dibuang juga pada khabar dibuang alif lam juga. Okey,
Yang kedua yang biasanya ditanggalkan alif lam ialah kata nama yang tidak termaklum di antara penutur dan pendengar. Kita tak tahu sampai bila. Contohnya kan, illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Perkataan-perkataan macam hin ini, ya, perkataan hin ini dibuat alif lam, ya, sehingga satu ketika tak maklum. Satu ketika tak dapat nak maklum macam mana bentuk satu ketika tu. Sampai bila ketika tu, maksudnya satu ketika tu setahun, 2 tahun, tak tahu. Ilahi, tidak ada. Perkataan yang sebelum ni pun mata'an pun dibuat alif lam juga kan. Mata'an, satu keseronokan. Jadi dia tak menentu keseronokan apa, jenis keseronokan apa, tak. Jadi tak maklum keseronokan macam mana. Satu keseronokan, mata'an. Rahmatan, satu rahmat. Apa tak bagi tahu rahmat macam mana. Jadi dia tak letak alif lam. Sebab nak katakan benda tu seseolahnya terlalu umum, ataupun benda itu terlalu tak tahu bentuk dia macam mana. Itu mata'an, rahmatan, ilahi, semua alif lam buang kan. Okey, baik. Satu yang contoh pertama. Yang kedua, ittabi'u, contohnya ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak meminta daripada kamu sebarang upah. Ajran ini sebarang upah. Hanya sebarang upah, tak minta sebarang upah dalam bentuk duit, dalam bentuk apa-apa pun dia tak minta sebarang upah. Ajran, tak meminta kamu sebarang upah. Jadi mana tu, benda tu terlampau umum dan tak termaklum upah bentuk apa, banyak mana, berapa jumlah. Dia tak ada ikut ajran. Jadi dia buang lam. Okey, illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Itu dari segi tak menentu macam mana bentuk dia. Ataupun ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu dia. Itu tempat yang kedua biasa dibuang alif lam. Tempat yang ketiga yang biasa dibuang alif lam ialah apabila perkataan itu terlalu umum. Yang ni nakirah, ya. Nakirah ni tak maklum. Yang ni terlalu umum pun dia letak alif lam. Contohnya fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nafsun, pada hari ini tidak ada jiwa yang dizalimi. Tidak ada jiwa yang dizalimi. Jadi dia tidak menentu jiwa mana, jiwa siapa. Jadi perkataan itu dikira umum, nakirah di dalam bahasa Arabnya. Maka alif lam pun terbuang dekat situ juga. Itu di antara punca-punca perkataan itu dibuang alif lam. Jadi ada beberapa perkataan lagi, perkara lagi tu yang kita tu ada berapa lagi tu, tengok tu. Yang dibuang alif lam. Ni Yang keempat ni tak kita baca semua lah, ya. Nanti saya buat latihan perlahan insya-Allah. Yang keempat, apabila perkataan itu dikira mudhaf. Kita ada di dalam bahasa Al-Quran ni, kita ada mudhaf dan mudhafun ilaih kan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati. Mana mudhaf ni? Qaryati ni di i'rab, di dalam bahasa Arabnya i'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Yang pertama ni dikenali sebagai mudhaf, Perkataan pertama ni dikenali sebagai mudhaf, yang kedua ni sebagai mudhafun ilaih. Kita sedia maklum bahawa kalau mudhafun ilaih tu dia mesti bagi bawah kan, majrur. Baik, perkataan sebelum dia sebagai mudhaf. Mudhaf ni i'rab dia dia tidak menentu, kadang-kadang bagi depan bagi atas dia tak menentu mengikut keadaan ayat. Cuma perkataan mudhaf ini ada mudhaf dari segi alif lam tak ada. Ashabal qaryati. Ashabal qaryati. Tahulah kita kata bahawa di pertama ni mudhaf, yang ni mudhafun ilaih. Okey. Yang ni dibuat alif lam, dibuat alif lam pada mudhaf. Manakala mudhafun ilaih, kalau perkataan itu tertentu, kapan mana kita tahu? Tak alif lam. Kalau tak tahu, buang alif lam. Begitu. Tapi yang confirm dibuang alif lam adalah apabila perkataan itu sebagai mudhaf. Okey, baik. Tak apa, kita baca semua dulu insya-Allah, nanti kita buat latihan perlahan insya-Allah. Yang kelima, biasanya dibuang alif lam ni kerana nama khas. Nama khas macam saya sebut tadi kan, nama Nabi Muhammad, Muhammadun, tak ada alif lam lah. Adam, tidak ada alif lam lah. Adam, apa nama ni, Muhammad, Ali, Zainab, tak ada alif lam lah. Maka kita tak perlulah letak alif lam kan. Okey, itu nama khas. Nuh contohnya, Hud, apa nama kabilah, Samud, Fir'aun,
Tidak ada ilam kan. Okey. Itu nama khas nama dia. Dia tak perlu ada ilam lah. Tak perlu de lah sebab nama khas dah. Okey. Baik. Lagi yang dibuat ilam juga ya, ialah pada perkataan yang menggambarkan ini. Apabila nak gambarkan sesuatu tu menggerungkan, suatu azab yang dia tu. La in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Azabun ini dibuang oleh lam sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu bahawa suatu azab yang dia letak buat ilam tu sebab untuk menunjukkan satu kegerungan, perkataan tu satu azab yang, macam Melayu pun ada satu azab yang gitu. Azabun alim. Wala yamassannakum minna azabun alim. Kalau dia letak al-azabul alim, mungkin dia jadi ringan azab tu. Macam di antara kita dengan yang bercakap tu, tahu dah azab dia macam mana. Ringan. Contohnya lah kan. Jadi kalau ada azabun alim, dia akan jadi benda tu menggerungkan, menakutkan. Satu azab. Okey. Okey, satu. Yang kedua, untuk menggambarkan, untuk memberi gambaran yang hebat, itu pun diguna bual ilam juga. Untuk menggambarkan suatu benda yang hebat. Walaupun kita dah tahu siapa Tuhan, ya? Tuhan mana yang kita masukkan tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bentuk kita nak katakan sesuatu tu, kita nak agungkan dia. Kadang-kadang tu dalam Quran dia buat ilam. Salamun. Satu salam yang qaulan min rabbir rahim, daripada satu Tuhan yang maha penyayang. Satu Tuhan macam Tuhan tu banyak ataupun Tuhan tu tak menentu pula. Tak, dia buat ilam pada Tuhan ni. Itu menunjukkan kehebatan Tuhan tu. Satu Tuhan yang nak mengagungkan. Dia buat ilam juga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Min rabbir rahim wal ilam. Contohnya ayat lain lagi. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara yang baik, satu Tuhan yang pengampun. Satu Tuhan macam Tuhan. Macam Tuhan tu tak tahu Tuhan mana. Tak, dia dibuat ilam tu untuk menunjukkan keagungan, ta'zim dia panggil. Okey, soalan buat ilam juga. Okey, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Untuk menunjukkan gambaran suatu benda yang hina pun dibuat ilam juga dalam Quran Karim. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah. Adakah manusia itu tidak melihat, tak perhati bahawa kami telah cipta ia daripada satu nutfah. Nutfah, satu benih, satu, kita katakan satu sperm. Nutfah, satu nutfah. Ia nak bagi tahu bahawa benda itu hina sangat. Ia buat ilam juga. Itu sebenarnya bergantung kepada konteks ayat tu jugalah. Konteks ayat tu lah. Itu di antara perkara yang kita kena tahulah. Ilam, kadang-kadang tu tak ada ilam. Itu di antara 8 perkara penting bila perkataan itu dibuat ilam. Tetapi yang dimasukkan ilam ni biasanya ni lah. Ini perkataan itu tertentu di antara kita dengan pendengar. Kedua, kerana mubtada. Tak ada ilam lah. Okey, selesai insyaAllah tu. Ini teori dia saja. Dari segi praktikal, kita tengok surah Fatihah tadi. Surah Fatihah. Ataupun kita tengok Muhammad Rasulullah. Kebetulan ada Muhammad Rasulullah ni. Baik. Muhammad Rasulullah ni, Muhammad Rasulullah, cuba tengok kenapa buang alif lam pertama ni. Kenapa Muhammad untuk buang alif lam? Padahal mubtada, kata tadi mubtada mesti ada alif lam. Kenapa dia buang alif lam? Kenapa? Kenapa nama? Nama apa? Nama khas. Nama khas, nama orang Muhammad Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Adam Rasulullah, semua tak ada alif lam makan orang kan? Okey. Muhammad Rasulullah. Muhammadun buat alif lam sebab dia nama khas. Kan? Mubtada. Okay, selesai. Rasul kenapa buat alif lam? Rasul. Kenapa tak kata ar-rasul? Mudah. Sebab ini nama dia mudhaf. Dan perkataan mudhaf ini yang Allah ini jadi mudhafun. Apabila perkataan lepas tu dia i'rab sebagai mudhafun ilaih, perkataan sebelum dia mesti mudhaf. Tapi mudhaf biasanya kita tak i'rab ya. Mudhaf biasanya kita tak i'rab. Kita
Muhammadun mubtada, Rasul khabar. Mubtada Muhammadun mubtada marfu', Rasulu khabar marfu', kan? Khabar marfu'. Baik. Ya ini Allah kita i'rab sebagai mudhafun ilaihi majrur. Baik, mudhafun. Tapi kita tak sebutlah ini mudhaf. Kita maklumlah bahawa kalau ini mudhafun ilaihi, confirm sebelum dia adalah mudhaf. Maka kata mudhaf mesti dibuang alif lam. Tak kiralah mudhaf itu tak kiralah sama ada kita gantikan Allah dengan dhamir, contohnya Muhammadun Rasuluhu, pun sama juga kena buang alif lam juga. Sebab apa? Hu ni dia i'rab sebagai mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Maka sebelum dia adalah mudhaf. Maka mudhaf ini tidak diletakkan alif lam, tidak diletakkan alif lam. Kalau kita buang ini, buang mudhaf ini, jadi Muhammadun Rasulun. Muhammad seorang Rasul. Bila letak Allah kat sini, ada mudhafun ilaih, maka dia akan jadi satu saja, iaitu Rasul. Dibuang alif lam, kan? Alif lam tak ada, tanwin pun tak ada. Okey, gitu saja. Contohnya, kan? Jadi fahamlah kita Muhammadun tidak ada alif lam, kenapa? Rasul tidak ada alif lam, kenapa? Sebab apa tu? Sebab dia Rasul ni dibuang alif lam kerana dia kedudukan ni sebagai mudhaf, yakni mudhafun ilaih, maka ini mudhaf. Okey, satu selesai. Kita kembali kepada surah Al-Fatihah yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Okey, baik. Cuba kita dapatkan ni kenapa ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini, Bismillahirrahmanirrahim. B ni nama dia, B ni huruf jar. Okey, bismi ni, mi ni majrur kerana huruf jar. Allah ini majrur kerana mudhafun ilaih. Ar-Rahman ini majrur na'at, ya, diikut na'at, ikut kepada Allah, ikut na'at kepada Allah, ini ikut bagi dia. Ar-Rahim pun ikut bagi Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ba'irab. Tetapi dari segi rahsia alif lam, alif lam, kenapa ismi ni tidak ada alif lam? Kenapa al-ismi? Kenapa tidak ada alif lam? Sebab kedudukan ismi ni sebagai mudhaf, kan? Sebab Allah ni jadi mudhaf ilaih, kan? Jadi sebelum ni mudhaf tidak ada alif lam lah. Tidak ada alif lam lah. Bismillah, dengan nama siapa? Nama Allah. Jadi Allah jadi mudhafun ilaih, maka perkataan sebelum mudhafun ilaih itu dikenali sebagai mudhaf, maka tidak akan diletakkan alif lam. Bismillahi. Ar-Rahman pula ada alif lam. Ya, ada alif lam sebab dia mengikut. Sebab apa? Sebab tu kita panggil dia na'at, sebab dia mengikut. Dia mengikut Allah ini. Na'at, ya. Na'at ini dia bermaksud dia mengikut. Dia bukan mengikut dari segi i'rab saja, Ar-Rahman ni, tapi dia mengikut juga dari segi alif lam, ya. Bismillah ada alif lam. Oleh kerana Allah yang ada alif lam, maka dia pun ada alif lam. Ar-Rahman pun ada alif lam, sekali semua mengikut yang na'at. Na'at ini dia akan mengikut dari segi i'rab dan juga dari segi alif lam, ya, insya-Allah. Jelas tu? Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tahu semua tu kenapa ada alif lam tu? Kenapa dibuang alif lam pada bismillah tu? Ada soalan tanya tak? Mudhaf. Allah ini ismi ini dibuang kerana al-mudhaf, ya. Allah ini ada alif lam. Okey, sebab kita tahu dah Allah. Tuhan mana lagi? Allah, the God, Allah, Tuhan. Allahi Ar-Rahmani ada alif lam, sebab dia alif lam ni, yang alif lam pada sifat ini kerana dia mengikut pada Allah. Kalau Allah ada alif lam, maka dia pun juga ada alif lam lah. Kalau Allah ada alif lam, maka Ar-Rahim pun ada alif lam juga lah. Dia mengikut ni segi na'at. Na'at ini ialah sifat bagi sesuatu, sifat bagi perkataan sebelum tu. Kalau perkataan sebelum tu ada alif lam, dia ada alif lam lah. Perkataan sebelum itu tak ada alif lam, tak ada alif lam lah. Begitu keadaan dia. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ada alif lam. Okey, lillah pun ada alif lam. Rabbi tidak ada alif lam. Alamin ada alif lam. Okey, cuba bagi tahu kita kenapa perkataan pertama ni alhamdulillah ada alif lam. Sebab dia mubtada. Mubtada mesti ada alif lam. Mesti ada alif lam. Mubtada. Jaranglah kita jumpa mubtada tak ada alif lam, jaranglah. Tapi biasanya ada lah alif lam tu. Kadang-kadang tak ada alif lam sebab dia nama khas. Muhammadun tak ada alif lam pun.
Tapi perkataan macam pujian, ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi ada dalam lah. Alhamdu mubtada ada dalam. Lillah, lillah ni jar wa majrur kan, dua perkataan itu jar wa majrur. Li untuk Allah, lillah jar wa majrur, jar wa majrur. So Allah ni dah tentu dah Allah mana kita. Jadi kita tahu Allah yang mana, dia tak ilam lillahi. Cuba bagi tahu kita kenapa Rabbil Alamin ini, Rabb ini tidak ada ilam. Kenapa Rabb tidak ada ilam? Ada ilam. Kenapa tidak Rabb tidak ada ilam? Sebab dia mudhaf kepada Alamin. Alamin. Ya. Tuhan mana? Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam tu dia mudhafun ilaih, majrur dengan ya. Maka sebelum majrur itu, sebelum mudhaf tu dia jadi mudhaf. Sebelum mudhafun ilaih ni dia adalah mudhaf. So mudhaf tidak akan ada letakkan ilam. Tu dah nampak jelas tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada ilam pun macam mana. Alamin ni saya ada ilam sebab kita tahulah alam mana. Alam ini, alam ini. Sebab itulah kata Tuhan alam ini. Ini itulah ilam sebenarnya. Dalam bahasa Melayu kan, bahasa Melayu kita tidak ada, bahasa Melayu kita tidak ada de, tak ada bahasa Melayu kita. Biasanya dalam bahasa Melayu kita ni kita nak kata de tu ini je lah. Tuhan alam ini. Mana ini tu? Tak ada ini pun. Ini ada ilam tu lah. Gitulah contohnya kan. Ada ilam tu lah ini tu. Gitu. Tuhan alam ini. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini, absen i'rab dia dari ini ada na'at kepada Rabbil Alamin. Na'at kepada Allah ni kan. Na'at kepada Allah, dia mana kepada Allah. Na'at kepada Allah. Jadi apa yang na'at kepada Allah, maka dia ngikutlah bagi dia. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Okey, baik. Siapa dapat bagi tahu kenapa Maliki dengan Yaumi tidak ada ilam? Kenapa Maliki dengan Yaumi itu tidak ada ilam? Patutnya dia boleh terima ilam. Kenapa tidak ada ilam? Okey. Kenapa tidak ada ilam ya? Sebab apa tak ada ilam tu? Sebab dia mudhaf. Kedua-dua ni adalah mudhaf. Mudhaf kepada ad-din. Asalnya macam ni. Maliki ni mudhaf kepada Yaumi. Yaumi ni pula mudhaf kepada ad-din. Ad-din ini di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Apabila dia mudhafun ilaih, dia mudhaf ilaih, sebelum dia ada mudhaf. Dalam masa yang sama dia juga mudhafun ilaih kepada Maliki. Ini dia macam ada sandang menyandar dia. Pemilik apa? Pemilik hari. Hari apa? Hari keagamaan. Jadi seolah je kedua-dua perkataan ini di-i'rab sebagai mudhaf. Maliki dengan Yaumi ini di-i'rab sebab dia kedudukan dia sebagai mudhaf. Mudhaf kedudukan dia kan. Tapi tak ada, biasanya mudhaf tak ada i'rab. Mudhaf disebut dia punya Maliki na'at. Yaumi mudhafun ilaih. Ad-din mudhafun ilaih. Biasanya gitulah. Mudhaf tu tak disebut, biasanya jarang orang sebut mudhaf tu. Sebab mudhaf tu dia tidak ada bagi. Kalau mudhafun ilaih kita tahu dia tu majrur kan. Tapi kalau mudhaf ni dia depend. Dia tak menentu. Kadang-kadang pada depan tengok orang juga. Gitu. Jadi sebut dia Maliki na'at. Na'at kepada siapa? Maliki na'at kepada Allah. Yaumi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Pada bawah. Ad-din pun mudhafun ilaih yang kedua. Macam gitulah kan sebut. Macam gitu sebutlah ya, mudhafun ilaih yang kedua. Ini mudhafun ilaih pertama, ini mudhafun ilaih kedua. Maliki ni bagi bawah sebab dia na'at kepada Rabbi. Kenapa dia hilang ilam? Sebab kedudukan dia adalah sebagai ini mudhaf kepada yang ni, ini mudhaf kepada yang ni. Maliki yaumiddin. Okey, baik. Jadi kedua-dua ni dihilang ilam sebab dia adalah mudhaf kepada yang ini. Okey, baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tidak ada alif lam lah. Iyyaka tak ada lam ka tu.
Na'budu fi'il mudhari' tak perlu alif lam. fi'il. Nasta'in fi'il mudhari' tak perlu alif lam lah. Itu asas dalam pelajaran kita, sebab apabila perbuatan ini tidak akan ada alif lam. Ihdi tu fi'il amar. Na tu jadi maf'ulun bih. As-sirat ada alif lam. Sirat as-siratal mustaqim. Ini kenapa alif lam kat sini agaknya? Ya, kenapa alif lam pada sirat ni? Sirat ni kenapa alif lam ya? Ada alif lam. Kenapa agaknya? Puncanya kat situ. Adakah dia mubtada? Tak. Tidak. Sebabkan Adakah dia kenapa agaknya? Kenapa ya ada alif lam? Jika ada alif lam sebab dia sudah tertentu di antara kita dengan pembaca ataupun kita dengan yang bercakap. Dah tahu dah sirat tu yang mana, jalan mana. Dari jalan itu. Sebab itu dah diterjemahkan, tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu. Itu tu mana? Alif lam tu lah. Okay, the straight way, the tu bahasa Inggeris tu kan. Ihdinas siratal path. Alif lam ni. Kat sini ada alif lam sebab kita seseolahnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang dia nak tunjuk tu lah, jalan yang betul tu lah, jalan yang kita tentu dah. Kalau kita kata siratan dia aja, bagi data je, tak ada alif lam, makin tak tahu jalan mana. Gitu ya. macam kemudian siratan. Macam kita nak pergi ke bandar lah, kita kata, awak nak pergi mana tu? Azhabu ana zahibun ilal Madinah. Alif lam dia kan. Maknanya di antara saya dengan orang tanya saya nak pergi mana tu, fahamlah bandar mana kan. Saya nak pergi kedai. Azhabu ila suq. Alif lam as-suq. Ila aina anta zahib? Ana zahibun ila suq. Alif lam tak bersama. Di antara saya dengan dia tu, dia tak tanya lagi nak pergi pasar mana. Dia tanya lagi lah. Dia tahu dah tu pasar Gombak contohnya kan. Dia tahu. Jadi dia tak perlu. Kecuali kita kalau buat alif lam, saya nak pergi ke suq, kita buat alif lam. Maknanya seolah kita nak kasih, saya nak pergi ke suatu pasar. Oh, pasar apa tu? Jadi kita seolahnya menyembunyikan sesuatu. Dia tanya pula, ayyusuq, pasar mana pula tu? Tu dah, sebab dia dah tahu. Okey. Jadi as-sirat ada di ilam, sebab di antara kita dengan Allah Ta'ala yang kita minta tu, tunjukkan jalan kepada kami, jalan mana tu? Seolahnya dah maklum dah, jalan yang dia redai, jalan ke arah syurga, jalan yang dia suka. Itu dia. Jalan yang lurus, jalan itu as-sirat. Manakala perkataan mustaqim ini dia ada alif lam sebab ini adalah na'at kepada as-sirat. Undang-undang dia, na'at ini kan, ada beberapa benda yang perlu kita bagi tahu tapi tak bagi tahu masa kalau belajar lepas tu. Na'at ini dia mengikut yang sebelum dia. Dari segi banyak segi lah, dari segi i'rab satu. Bagi dari segi i'rab, tengok tu i'rab ni. Siratal mustaqim. Segi i'rab. Satu lagi lah, dia akan mengikut juga na'at ataupun sifat ni, dia mengikut juga dari segi alif lam. As-sirat. Dia panggil ma'rifah. Dia panggil ma'rifah. Kalau ma'rifah semua. Nakirah semua. Kalau siratun mustaqimun. Siratin mustaqimin. Sirata mustaqima. As-sirata al-mustaqima. Itu ikut ni. Sebiji dia ikut. Sebab ada sifat. Okey, satulah tak apa. Kita ambil nota sikit yang saya tak tekan dalam buku tu, buat nota insya-Allah. Manakala sirat yang kedua ini tidak ada alif lam pulanya kan? Pasal tak? Ya. Tak ada alif lam ni. Kenapa pula tak ada alif lam ni? Cuba teka kenapa tak ada alif lam. Dia tidak ada alif lam kat situ, kenapa ya? Kenapa tak kata as-sirat juga, kenapa? Dia kehilangan alif lam tu kenapa? Cuba fikirkan. Itu boleh membantu kita kalau tengok i'rab dia. Apa i'rab bagi sirata ni? I'rab dia badal. Apalah dia badal. Badal ni maksudnya dia tukar kepada sirat ni. Dia menerangkan sirat ni apa. Jalan yang ni badal lah. Okey, baik. Tak apa. Kenapa dia ada buang alif lam tu? Kenapa dia buang alif lam tu? Badal tu bukan kerana sebab alif lam tu. Kenapa dia buang alif lam? Sebab allazi ini di i'rab sebagai mudhafun ilai. Ini mudhafun ilai ni. Ni jalan siapa? Jalan orang-orang yang jalan
kepunyaan orang-orang yang, jalan orang-orang yang, jalan orang-orang yang tu lah jadi mudhafun ilaih. Ni jalan orang-orang muslim, jalan orangnya jadi ini mudhafun ilaih. Bila jadi mudhafun ilaih, sebelum dia akan jadi mudhaf. Di antara punca alif lam dibuat ialah kerana mudhaf. Sementara balik lam tu. Itu siratal lazi tu. Allazina ni jadi mudhafun ilaih. Allah pula dah. Allazina ni kenapa mudhafun ilaih bagian atas? Kan mudhafun ilaih mesti bagian bawah. Macam yaumiddin ni. Tak apa. Allazina ni di antara perkataan yang kita belajar dalam bab ke-19, perkataan yang tidak ada kata dasar, yang dibaca secara mabni, dibaca secara bagian atas lah sampai hari kiamat. Allazina, kat mana-mana pun allazina tak akan jadi allazinu. Okey. Itu selesai tu. Jadi walaupun kataan itu dia mudhafun ilaih, dia mudhafun ilaih ni majrur ni sebenarnya mudhafun ilaih ni. Jadi apabila dia mudhafun ilaih, maka sebelum dia jadi mudhaf. Okey. Apabila jadi mudhaf, dia kehilangan apa? Alif lam. Itu dia. Selesai tu insya-Allah tu. Selesai. As-sirat buang alif lam tu kerana dia adalah mudhafun ilaih. Mudhaf bukan mudhaf ini mudhaf ilaih. An'amta tidak ada lam sebab dia fi'il madhi. Selesai. Alaihim tu huruf jar dan juga huruf jar dan majrur tidak ada lam. Memanglah ghairil maghdub ini jar, ini majrur. Jar majrur ini ghairil maghdub ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ghairi mudhaf, maghdubi mudhafun ilaih. Ingat perkataan ghairi, ghairul muslimin, ghairil maghdubi, ghairi itu biasanya di i'rab sebagai mudhaf. Gitulah. Perkataan ghairi itu di i'rab sebagai mudhaf. Ghairi, ghairi ada beberapa perkataan. Ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab ni dia i'rab dia mesti jadi mudhaf. Ghairi, biasa jadi mudhaf lah. Ghairil maghdub, ghairi mudhaf, maka selepas dia mudhafun ilaih. Ini ghairi ni dia mudhaf ni tak ada ilam. Memang ghairi ni jarang ada ilam ni, macam gitulah ghairi. Perkataan dia bukan maksudnya ghairi. Alai ghairil maghdubi alaihim jaw majrur waladdallin waladdallin pun ada ilam. Ada ilam ni sebab dia ini ada ilam ni, al maghdub dengan al-dallin ni dia ada ilam pasal seseolahnya kita dengan yang bercakap tu kita dah tahu siapa yang dimaksudkan dengan maghdubi tu, siapa yang dimaksud dengan dhalin, siapa orangnya. Bukan jalan orang yang engkau telah beri nikmat, kata mereka. Bukan orang yang engkau murkai ke atas mereka itu, dan bukan juga orang-orang yang sesat itu. Sesoalnya gitulah. Sesoalnya gitulah. Antara kita dengan yang bercakap tu, dengan kita dengan orang yang dengan Allah Ta'ala tu, maksudnya kita tahu sesat siapa, orang yang dimungkai itu siapa. Biasanya sebab tu dalam katanya yang sesatnya adalah orang yang al-maghdubi alaihim ni Yahudi, dan ad-dhalin itu adalah kaum Nasara yang mengatakan Isa itu adalah contohnya ad-dhalin, maghdubi alaihim muka. Jadi dah tentu dah siapa orangnya, letak alif lam lah. Itu al-maghdubi walad-dhalin. Itu antara rahsia-rahsia alif lam pada surah Fatihah saja, insya-Allah. Banyak benda kita belajar tu, alif lam tu kan. Masya-Allah. Nak tanya apa-apa boleh tanya. Kenapa alif lam kat sini? Kenapa tak ada alif lam kat sini? Kenapa? Ini penting sebab apabila belajar bahasa Arab ni kadang-kadang tu benda alif lam ni dia menimbulkan tanda tanya yang lama. Lama sangat. Kalau tanya cikgu tak nak jawab kadang. Tak sampai lagi waktu. Tunggulah sabar sikit. Tak ada sabar kita pun. Jadi tak apalah, kita bagi antara rahsia-rahsia alif lam dalam Quranul Karim tu. Okey, baik. Ayat yang kedua pun Sila. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ada alif lam tu. Tapi bila terjemahan Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam itu. Sebab itu di dalam bahasa Inggeris dia buat the God of the universe, God of apa nama ni, dia macam ada the kat sini kan. Tuhan sekalian alam. Kita tak ada itu pula je. Kadang-kadang tu Tuhan sekalian alam. Jadi seseolahnya dia tak ada tentu pula kan, sekalian alam.
Al-Ilam ni menunjukkan bahawa alam ni kita tahu, alam yang kita tahulah, alam yang kita tahu. Soalannya antara kita dengan kita dengan Allah Ta'ala, kita tahu alam mana. Alam yang setakat kita tahulah. Alam ini. Gitu. Alam kita nampak, kita tahu. Alam yang kita tahulah, yang capai ilmu kita tu. Gitulah agaknya. Alam ini. Gitulah. Jadi bila merewang alam, mungkin alam yang kita tak tahulah. Termasuk sekali lah tu. Alam kita tahu tu kepada Tuhan lah. Yang dekat sini mungkin alam yang kita tahu lah agaknya. Alamin tu sebab dia katanya alamin ini adalah jin dan manusia. Rabbil alamin. Wallahu alam. Tapi gitulah dia buang al-ilam. Kalau buang al-ilam tu lagi kita tak tahu apa. Tuhan mana-mana alam. Jadi tak kena ya. Tuhan alam ini. Gitulah soalannya. Dia letakkan al-ilam pada alamin tu. Okey, insya-Allah itu al-ilam pada alamin tu. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bahasa Inggeris dia terjemah apa ya? The God of the Lord of apa tu? Dia panggil apa dalam bahasa Inggeris? Cuba tengok dia terjemah bahasa Inggeris dia semua tu. Okey, tak apa. Okey, baik ya, insya-Allah. Boleh tu insya-Allah tu. Ada alami ni, seolah kita dengan yang bercakap tu, kita tahu alam mana, hak dia alam mana Lord tu. of the world, Ustaz. Lord of the world. Lord of the tu kan. The. Alam ni mana world? Sekarang ni pun dalam bahasa Arab moden pun dengan alam juga. Al-alami, al-jami'atul islamiyah, al-alamiyah. International maksudnya world. International. Al-alamiyah, al-alamin. Okey. Okey, insya-Allah ya. Kalau tak ada soalan, tengok yang ini. Suratul Fatihah. Kenapa dia buang al-ilam pada surah ni? Kenapa dia tak kata as-suratu al-fatihatu? Kenapa tu? Kenapa dia buang mudaf ya? Mudaf. Ini mudaf. Ini mudaf. Sebab tu buang al-ilam tu. Mudaf buang al-ilam. Mudaf. Suratul Baqarah sama juga, tidak ada ilam. Sebab apa? Sebab dia mudaf. Satu surah tentang lembu. Gitu je soalannya gitu. Bukan surah lembu, surah tentang cerita tentang lembu. Dan sebab ada satu cerita berkenaan dengan lembu Bani Israel tu kan. Betina. Lembu betina. Satu lagi tak apa dah, kebetulan kita lalu kat sini kan. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu. Raiba ni tidak ada ilam. Raiba ni maknanya ragu ya. Dia buang ilam, tidak ada sebarang keraguan. Kenapa dia buang ilam kat sini ya? Ini adalah satu kitab yang tiada sebarang keraguan. Maksudnya nak kata benda tu mana-mana tak ada sebagian langsung, tak ada langsung, tak betul, tak perlu ilam lah tu sebab tak ada keraguan. Keraguan tu tak ada. Begitu. Tidak ada, tak dikenali benda tu jadi raiba. Sebab itulah selepas la ni dia tak ada ilam. La raiba. Sebab lepas perkataan ini dia seolah-olahnya nakirah. Tidak ada sebarang apa-apa pun, tak ada keraguan. Fihi la raiba fihi. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan ni kenapa dibuang ilam? Kenapa? Kenapa buang ilam ni? Hudan ni. Kenapa buang ilam pada hudan tu ya? Kenapa tidak kata al-huda? Kitab ni ada ilam, al-kitab. Kitab ni buang ada ilam sebab dia mubtada. Dia dikira mubtada ni, al-kitab, zalikal kitab ni dia kira sekaligus mubtada. Tapi kat sini badal lah, tapi dia kira sekaligus mubtada ni juga ni, al-kitab ni. Hudan. Hudan ini dia jadi apa kan ni? Kalau i'rab dia ni. Dia jadi apa i'rab dia kan? Kalau tengok i'rab dia jadi apa? Cuba tengok i'rab hudan. Siapa ada buku i'rab? Hudan ni i'rabnya apa? Ada tak? Siapa yang ada buku i'rab? Apa i'rab hudan? Khabar. Khabar. Sebab itu saya kata tadi, dalam buku ini kan, dalam buku ni mana tadi tu? Biasanya al-ilam dibuang. Biasanya al-ilam
juga dibuang apabila dia menjadi apa? Predikat. Khabar. Faizah wa khasimun mubin. Sama juga ya, tuan. Hudan ini dia buang lam sebab dia khabar. Khabar kepada zalika tu. Itu dia. Raiba ni tak ada lam sebab dia ada la. Biasanya perkataan yang ada la, lepas la tu dia tak akan letak lam sekali-kali. Tanwin pun tak. Oh, gitu sekali ha. La ilaha illallah. La raiba fihi. Tak ada lam. Sebab dia kata lepas tu tak ada apa-apa keraguan, tak ada apa-apa, tak ada. Tak ada langsung keraguan. Gitu. Kalau tak ada lam maksudnya ada keraguan maknanya. Kalau tak ada lam ada keraguan. Dia nak bagi tahu tak ada keraguan dia buang lam dan buang tanwin sekaligus. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Khabar ya. Khabar. Ada lagi tak yang boleh kita belajar tu? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi ada lam ada ni. Pelik juga tu. Al-ghaibi ni kita tak tahu ghaibi mana. Tapi ada ilham juga ghaibi ni kita tak tahu. Ghaibi benda ghaib, tak tahu nak tahu macam mana. Tiba-tiba ada ilham. Orang yang beriman dengan yang ghaib. Seolah-olahnya kita dengan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala bercakap kita ghaib, kita tahu ghaib tu apa tu. Syurga, neraka, kan? Titiang sirat, hisab nanti. Benda ghaib. Tapi benda tu kita dah tahu. Cuma tak nampak je, tak nampak lagi je. Tak jumpa lagi je. Jadi kita dah kenal lah tu. Sebab tu lah allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda-benda yang ghaib itu. Yang ghaib yang diberitahu oleh Quran. Syurga, neraka, pembalasan baik, pembalasan azab tu ghaib. Dia ghaib. Jadi kira ada ilham lah tu. Kita kenal lah tu. Walaupun kita tak tahu, tak pernah nampak pun, kenal lah tu. Ilham tu. Wa yuqimuna as-salah. As-salah pun ada ilham juga. As-salah ada ilham ni sebab seolah-olahnya kita dengan kita tahulah maf'ul lebih ada ilham ni ada ilham seolah-olahnya kita tahu dah solat apa kan solat apa dan mereka mendirikan solat solat itu kita tahu dah antara kita dengan Allah Ta'ala tahu solat apa jadi tak ada ilham lah qimunas solat tetapi kalau solat ni kita mudhafkan kalau solat ni kita mudhafkan kepada solat zuhur ada hilang solat az-zuhri. Ada zuhri kat sini. Solat as-subhi. Ada subhi kat sini. Ada hilang buang lah. Usalli farda. Usalli solat az-zuhri. Usalli solat as-subhi. Contohnya lah kan. Tak ada hilang lah. Ini ada hilang lah. Dia biasanya kalau kita buang hilang, letakkan mudhafun ilaih kat sini. Jadi seolah-olahnya perkataan mudhafun ilaih ni dia satu perkataan. Seolah-olahnya gitulah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini tak perlu ilham. Wa tak perlu ilham. Razaqna fa'ilun madhi. Ini fa'ilun mudhari. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Satu perkataan ada ilham. Wa bil akhirah. Al-akhirah yang ada ilham ya. Seolah-olahnya di antara kita dengan yang memberitahu kita tentang akhirat itu tahu apa benda akhirat itu. Walaupun kita tak sampai lagi, belum sampai ke sana. Tapi kita maklum lah tu. Percayalah kita beriman lah tu. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika humul muflihun. Ini satu lagi. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayat daripada Tuhan mereka. Hidayat. Mereka itu berada di atas hidayat. Tuhan mereka. Alif lam ini dia ada ilham pada huda ni kan, dia buang ni kan. Ulaika alal huda ni mubtada ni khabar. Jadi khabar dia seolah-olahnya nak bagi tahu ni kat sini kan. Mereka itulah berada dalam satu petunjuk. Nak mengagungkan petunjuk itu. Seolah-olahnya nak mengagungkan petunjuk itu. Mereka itulah yang sedang berada di atas satu petunjuk daripada Tuhan mereka. Seolah-olahnya nak menekankan petunjuk itu, nak agungkan. Nak agungkan petunjuk tu. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu berada dalam satu petunjuk dari Rabbihim. Pula ni tidak ada ilham sebab dia mudhaf pada dhamir ni. Min rabbihim. Tak ada ilham pada rabbihim ni sebab dia dah mudhaf kepada him ni kan. Wa ulaika dan humul muflihun. Ulaika ni di i'rab sebagai mubtada. Ulaika ni i'rab sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabar mana?
Bukan. Khabarnya mana? Khabarnya muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mereka itulah mereka ada lam. Okey. Khabar di lam pula. Tadi kata khabar tak ada di lam. Khabar di lam pula. Dia gini ya. Khabar ni sebenarnya hukum asal khabar tak ada di lam. Ulaika muflihun gitu je. Ulaika muflihun. Tetapi kalau dia masuk home kat tengah ni, home ini nama dia home imad. Ini nama dia domir. Ini domir imad. Domir ni dia macam taukid lah. Tapi mubtada'nya ulaika, khabarnya muflihun. Katanya tadi kalau khabarnya tak ada ilam kan. Tapi dari segi hukumnya kita boleh letakkan ilam pada khabar tu kalau kita letak domir. Ulaika humul muflihun. Letak domir dia akan boleh masuk ilam lah. Domir ni nama dia imad. Domir ni adalah domir pemisah di antara mubtada' dengan khabar. Domir pemisah di antara mubtada' dan khabar. Masa ketiga ini alif lam masuk pada khabar. Macam kita kata wallahu azizun hakim. Contohnya ayat lain kan. Wallahu azizun hakim. Allah itu mubtada', azizun tu khabar. Azizun. Kalau kita letak alif lam pada azizun tu, kita kata disebut Allahu huwal aziz. Huwa ada huwa kat situ. Letak huwa kat situ maka letak jadi azim. Jadi nama dia ini imad, dhamir pemisah antara mubtada' khabar, maka boleh letak alif lam. Itu tak apalah, itu pengecualian beberapa benda yang boleh kita letak alif lam pada khabar tu. Biasa khabar tidak ada alif lam tak apa. Yang lain tu boleh tengok sendiri nanti insya-Allah. Cukup untuk hari ni, untuk malam ni. Cukup insya-Allah. Itu antara rahsia alif lam di dalam bahasa Al-Quran kita ni. Jadi lepas ni kita tak risaulah kenapa ada lam, kenapa tidak ada lam kan. InsyaAllah. Jadi ilmu kita malam ni ialah beberapa perkataan yang tidak ada alif lam. Kenapa dibuat alif lam? Ada berapa perkara tu? 8 perkara biasanya. Ada lagi tapi saya bagi tahu ni yang biasa. Ada lagi. Dan perkataan biasanya ada alif lam pada mubtada', alif lam pada perkataan yang kira termaklum di antara kita dengan yang bercakap tu. Termaklum. Alif lam lah dibuang pada mubtada', pada khabar, pada benda apabila benda tu terlalu umum kan. Nakirah apabila sesuatu itu menjadi mudhaf dibuang alif lam. Sesuatu tu menjadi nama khas, nama orang, nama tempat tak ada alif lam. Nama khas. Nama khas ni kan Mekah ada alif lam tak? Mekah. Nama Mekah ada alif lam tak? Tak ada. Mekah. Tetapi sifat dia ada alif lam. Mekah al-Mukarramah ada alif lam. Sebab apa alif lam? Sebab dikira nama Mekah tu dikira macam ada alif lam lah. Tapi oleh kerana dia tu nama khas, tak perlulah ada alif lam tu. Faham tak? Jadi sifat dia still lagi macam ada alif lam. Still. Sebab dia macam mengikut yang sebelum dia dari segi makna khas tu. Jadi Makkah al-Mukarramah. Tapi kalau Madinah pula, Madinah ada ilam. Al-Madinah ada ilam. Al-Madinah tu nama ada ilam sebab Madinah tu bandar sebenarnya. Bandar dia bukan nama tempat je. Nama dia dulu Nabi Yathrib, Nabi yang ubah jadi Al-Madinah. Ada ilam. Madinah ada ilam. Al-Madinah. Kalau Mekah ada ilam tak? Tak ada. Makkah tak ada. Sebab Madinah tu ialah seolah-olahnya nama the city. Gitu Kalau Mekah nama dia Yathrib dulu. Tak apa, ada satu kebetulan kan. Ini cerita betul saya ingat ni. Ada seorang Melayu kita, dia belajar dekat mana, dekat Arab ni, dekat Mesir ke mana dah. Lepas tu kebetulan tu nak pergi ke Madinah dan pergi ke Mekah. Pergi umrah lah Dia beritahu cikgu Arab dia kata ya ustaz ya syekhi, ana gadan insyaallah musafirun ilal Makkah. Letak lilang kat Mekah tu. Wah, Madinah tak ada lilang pula. Lepas tu dia kata Syekh ada nak pesan apa-apa ke? Hal tu sini bisyai. Saya nak pesan apa-apa ke? Nak beli apa-apa ke? Nak beli kurma ke apa ke? Saya kata tak payah beli apa-apa lah. Pesan aku ialah tolong pindahkan alif lam pada Mekah tu letak kat
Tak marina. Cukup dah tu. Ila liqa ma'as salamah. Syukran. Ya.